Ustaz Zaidi selaku Ketua Cawangan Merbau Sempak. InsyaAllah, jadi kita akan terus pada Ustazah kuliah duha kita yang bertajuk Istiqamah selepas Ramadan. Jadi kita kalau boleh momentum kita waktu Ramadan tu kita nak kekalkan sehingga ke bulan-bulan yang lain, hingga kita insyaAllah bertemu semula dengan Ramadan. InsyaAllah, jadi saya tanpa melengahkan masa menyerah kepada Ustazah Asma Hussein, insyaAllah. Tes. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Cik Moderator kita pada pagi ini, seterusnya kepada Ketua Cawangan Merbau Sempak. Saya habis je Ustaz, saya ingat Merbah. Lepas tu Merbak, rupanya Merbau Sempak, iaitu Ustaz Sayyidi. Dan seterusnya kepada Ketua Muslimat Puan Eli. Saya nak sebut nama panjang tu tak dapat, panjang nama, tapi Eli betul, Puan Eli. Dan seterusnya kepada jawatan kuasa dan muslimat lah yang hadir pada hari ini, alhamdulillah. Pertamanya, marilah kita mengucapkan syukur pada Allah SWT atas peluang yang Allah bagi, rezeki yang Allah bagi, rahmat yang Allah bagi banyak-banyak kepada kita pada pagi yang mulia inilah. Duduk di Malaysia ni kita tak mati kelaparan, kita mati kekenyangan. Saya rasa hari ni pun kita ada lagi open house, betul tak Sampaikan saya tengok orang duk update dalam medsos, marah sebab dia buat open house, ramai tak datang, membazir-bazir kan. Saya kata mati kekenyangan orang Malaysia ni. Sebab tu kita tengok sekarang ni orang Malaysia, penyakit kita memang berkaitan dengan gaya hidup. Bukan 3 serangkai, 5-6 serangkai sekarang. Jadi sebab itulah kena banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sebelum kita masuk kepada tajuk kita lah, Istiqamah selepas Ramadan ni, saya ingat kita pun nak kena buat persediaan yang rapi jugalah dan memperkukuhkan keluarga masing-masing. Sebab walaupun selepas Ramadan ni kita nampak rakyat kita ni macam ralik sikit lah sekarang. Ralik ni bahasa sini apa dia ralik? Leka. Payah, saya ni asal dari Kelantan. Jadi sama sekapal dengan Ustaz Sayyidi. Jadi kadang-kadang bila guna bahasa tu dia tak boleh lari walaupun duduk di sini. Rumah saya dekat Putra Heights Subanjaya saja. Cuma saya berulang lah ke Kelantan, ke Terengganu, mana saya berulang lah setiap minggu. Jadi kadang-kadang orang kita ni leka sebab seronok sangat lama PKP hari tu. Bila raya sakan orang kata. Bila open house sungguh-sungguh. Sampaikan kita tak ingat nak buat betul-betul persediaan keluarga. Sebab apa saya tekankan pasal persediaan keluarga? Kerana kalau kita tengoklah pada hari ini, kita akan berdepan dengan 3 krisis besar yang akan melanda negara dalam mungkin bulan depan, mungkin tak berapa bulan lagi. Pertama, apabila dah habis endemik, kita masuk pandemik, betul tak? Pandemik ni kita tahulah, dari sudut kewangan kita masih tak stabil, dari sudut kesihatan kita masih tak stabil. Ramai lagi orang yang mungkin dulu ada pekerjaan tapi baru merangkak naik balik selepas pandemik endemik 2 tahun. So waktu ni sebenarnya waktu yang sukar. Tapi agaknya ramai juga orang akibat daripada endemik 2 tahun, duit dia simpan banyak. Jadi dia tolong sungguh-sungguh lah raya ni. Kita nampak bersungguh-sungguh hati kan. Saya pun termasuk salah seorang jugalah Ustaz. Balik Kelantan, balik sini 17 jam. 17 jam tu kira okey dah tu saya. Sebab saya keluar sebelum subuh. Kalau orang selepas subuh saya tahulah berapa belas jam ke berapa puluh jam. Saya pernah 24 jam saya pernah. Begitu bersungguhnya nak balik kampung kan. Jadi seterusnya yang kedua, krisis yang akan melandalah negara kita adalah krisis fenomena perubahan cuaca, iaitu El Nino. Kalau dia ada 2 perubahan cuaca ni. Satu El Nino, yang kedua El Nina. Yang Nina ni bagus. Nina ni bagus. Kalau dia mari, dia akan memberikan kesuburan pada tanah, cuaca yang baik, memberi bagus untuk kesihatan tu El Nina. Tapi akan melanda Malaysia ni lebih kurang dalam mungkin bulan depan ke apa. Dah ada lah sikit-sikit tu El Nino. El Nino ni sebenarnya dia pernah berlaku lah krisis di Malaysia.
menyebabkan kita akan ada krisis panas yang teruk. Dia akan membawa pada krisis air, krisis makanan, krisis kesihatan. Sebab tu kita kena berjaga-jaga sekarang. Kalau boleh kita buat persiapan. Makanan-makanan kita dah buat stok. Dah buat. Bukan saya kata buat stok ni nanti ikut kumpulan yang duk tunggu Dajjal tu, bukan. Ada kan dekat mana? Dekat Batang Kali dia pergi masuk dalam hutan buat rumah tu, bukan. Maksudnya persiapan macam orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu setiap rumah dia ada baluh padi. Kita sekarang dekat rumah kita ada stok makanan? Tak ada. Orang dulu dia ada baluh padi. Kalau berlaku apa-apa, setahun tu dia tidak kelaparan. Orang kita sekarang tak ada persediaan apa-apa. So kena buat persediaan. Krisis makanan, krisis air. Selangor ni faham sendirilah air kan. Kawasan ni air okey Ustaz. Lepas ni walaupun air ni tempat kita ada empangan ke apa, sebab krisis cuaca ni menyebabkan kita berkemungkinan lah akan beberapa kali menghadapi krisis air akibat kekeringan dan sebagainya. Dan kita pun dah hadapi dah hari tu Kuala Lumpur beberapa hari lepas kan, banjir. Kalau di India panas teruk menyebabkan gangguan terhadap penanaman gandum dan sebagainya. Benda tu bagi kesan. Campur pula dengan Ukraine duk bertengah bergaduh dengan Rusia. Semua ni bagi kesan. Jadi sekurang-kurangnya kita ni tolong lengkapkan keluarga kita. Biarlah kalau boleh 6 bulan ke atas tu ada stok makanan asasi. Jadi tak adalah bila berlaku apa-apa, macam saya tengok endemik hari tu, berbakul-bakul makanan asasi orang kena habiskan. Macam kita kan dekat markah ni pergi bagi bakul makanan, pergi bagi bakul makanan. Sebenarnya kalau kita buat stok 6 bulan ke atas macam orang dulu-dulu, kehidupan kita dan anak kita ni lebih sejahtera. Kalau tiba-tiba kena berhenti kerja, sekurang-kurangnya makanan tu setahun tu dah ada dah dalam simpanan kita. Minyak, gandum, tepung, beras, kan, benda tu dia dah kena ada dah. Satu lagi, apabila berlaku El Nino ni krisis kesihatan, tolong jaga kesihatan betul-betul. Ni saya pesan lah ni Ustaz. Kena start bersenam. Hari tu nak Ramadan kita bersenam dah. Lepas tu kita exercise perut dah. Dah jaga kesihatan dah. Tiba-tiba raya ni terlupa habis. Berlemang-lemang, berendang-rendang. Betul tak? Lepas tu tak ingat dah nak jaga kesihatan dah ni. Pakai hentam belakang sebab nak lepas perasaan ni Ustazah. Tapi kita kena ingat di Malaysia 2015 kita pernah isytihar darurat kesihatan. Darurat kesihatan maknanya ni hospital sesak, penyakit macam orang yang ada asma ke apa tu dia sesak nafas, bawa kepada penyakit-penyakit lain. Jadi tolonglah berjaga-jaga. Saya pesan ni supaya kita balik bercakap dengan anak-anak kita, cucu kita, tolong jaga buat penjimatan air, penjimatan elektrik dan lain-lain, terutama kesihatan. Yang saya nak minta sekalinya ialah kerana yang ketiga kita berdepan juga krisis kegawatan ekonomi. Sebenarnya kalau siapa yang dia dah belajar daripada dulu-dulu, kita ni memang setiap 10 tahun sekali akan berlaku kegawatan ekonomi. Inflasi, harga dan sebagainya, barang naik, memang standard dia. Tapi kalau orang tu dah buat persediaan awal, dia dah tahu dah benda tu akan berlaku. Masa ni lah siapa yang ada duit dia nak beli rumah lah, nak beli apa sebab harga paling rendah. Betul tak? Tapi kalau tak ada duit tak usah bercakap lah. Masa senang dia tak simpan, dia tak ikat perut. Dia tak tiru Nabi Yusuf ajar kita. Masa senang ikat perut, masa susah lagi lah ikat perut. Sebab tu kita puasa, betul tak? Tapi orang kita dah tak fikir dah benda-benda macam ni. Saya ingat saya dah menghadapi krisis kewangan ni. 2008 saya pernah, 2018 dah. So ni dia masuk balik lah ni. Sebelum tu 1997 dia masuk balik. Cuma bila berlaku endemik orang tak perasan benda tu. Kalau kita buat persediaan awal, insya-Allah keluarga kita ni selamat. Dia benda-benda ni 3 krisis berganda. Jadi kat markas ni kena berjaga betul-betul lah. Sebab mungkin nak kena buat gerak kerja kebajikan bermula bulan 6-7 tak masuk PRU lagi. Betul tak? Ni saya cerita dari sudut apa yang berlaku pada hari inilah. Jadi lepas ni yang paling penting apabila kita menghadapi 3 krisis besar yang akan melanda negara, yang mana saya pastilah benda tu akan memberi kesan yang besar kepada setiap keluarga.
Kalau tengok endemik baru ni pun perceraian memuncak-muncak, apatah lagi apabila menghadapi 3 krisis berganda ini. Dan kita sebagai orang Islam, saya minta betul-betul tolonglah kembalikan munajat dan solat hajat. Kalau kata dekat markas ni nak buat munajat, solat hajat, buat. Sebab kalau boleh kita hadapinya dengan cara yang terbaik. Kalau kami kat Kelantan 2015 dulu, apabila orang isytihar darurat kesihatan, kami tak ada darurat kesihatan. Alhamdulillah terkawal. Sebab kita buat persediaan awal. Yang ni pun kami dah buat dah persediaan untuk bekalan makanan. InsyaAllah. Dan saya dengar itu pun kabinet buat perjumpaan tergempar untuk persediaan ini. Tapi di peringkat keluarga kita ni, bersedia ke tak bersedia? Sebab apa? Apabila krisis macam ni, dia akan membawa juga kepada krisis akidah, krisis agama. Orang bila terdesak, dia sanggup buat apa sahaja. Orang bila terdesak, dia sanggup jual agama. Betul tak? Orang bila terdesak, dia tak fikir apa pun. Yang dia fikir adalah survival. Tambahan pula, krisis kali ini, kita ni juga ada krisis satu lagi, iaitu ancaman media sosial yang kuat. Kalau kita buka medsos ni, orang berani bercakap buruk pasal agama. Betul tak? Orang berani buat macam-macam untuk tuduh agama dan tak takut pun. Kan 2-3 hari lepas, kita ada nampak seorang artis ni memanglah dia nak berfashion, tapi dia pergi pakai tuduh macam apa tu? Sister. Jadi anak-anak kita pun nak tiru. Saya kata tarik balik tak apa. Kalau dah tersalah nak macam mana? Yang penting dah menutup aurat. Tapi memang dah tersalah, tak perasan, tertiru orang bukan Islam. Kan? Tariklah balik, tak ada masalah, minta maaf. Tapi kalau kata kerana fashion, jangan. Kita ni biar ada jati diri nak mempertahankan agama Islam. Saya sebut berfashion pun kena mempertahankan agama Islam. Jadi benda-benda ni sebagai mukadimah lah kepada hari ini. Sebab itulah Ramadan hari itu kita dah lalui macam-macam latihan. Selepas Ramadan inilah kita nak tengok adakah kita istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam masa yang sama kita menghadapi krisis-krisis berantai yang saya sebutkan tadi. Krisis berantai dan berangkai lah. Kalau tak kena gaya, kita jual agama kita semata-mata untuk hidup. Betul tak? Okey. Bila sebut tentang istiqamah Ramadan, apa sebenarnya yang kita rindu sangat tentang Ramadan? Saya kan, kalau kita tengoklah, kita nak istiqamah apa Ramadan ni? Orang kata Ustazah, kita kena istiqamah apa? Lalu kita tengoklah, Ramadan ni dia special sebab Allah dah bagi satu ruang dan peluang. Allah bagi pula satu proses tarbiyah untuk kita membina kekuatan jati diri dan iman. Tak kira lah berdepan dengan apa pun, kita masih duduk atas jalan yang lurus. Sebab tu dalam Al-Quran kita tengok, apabila kita cerita pasal istiqamah, banyak ayat Quran bila cerita pasal istiqamah akan menggunakan perkataan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Antaranya yang kita duk baca hari-hari, setiap kali solat, setiap kali nak awal majlis, ihdinas siratal mustaqim. Itu ayat minta kita istiqamah, supaya kita ni duduk atas jalan yang lurus. Bayangkan kita duduk dekat highway, setepi-tepi highway ni dia banyak sungguh benda-benda yang memanggil-manggil, benda yang seronok. Kita nak pergi Kedah, tapi on the way pergi Kedah tu banyak sungguh, restoran lah, tempat menarik lah, tempat yang cantik lah, tempat berehat lah. So kalau orang yang leka dengan kesenokan di tepi highway, dia akan masuk lah, masuk simpang tu. Kalau leka lagi dia sesat terus dalam simpang, tak sampai-sampai ke Kedah. Itu bayangan siratal mustaqim. Satu, kita minta betul-betul dengan Allah SWT supaya kita duduk atas jalan yang lurus. Tak kira lah apa ujian melanda, krisis macam mana pun, kita tetap dengan apa dia? Tugasan yang Allah suruh kita. Itu siratal mustaqim. Apa tugasan kita? Kita adalah hamba Allah. Tak boleh cabut buang dah baju ini sampai bila-bila. Kita nak cabut lah sekejap hamba Allah ni, nak pakai baju lain sekejap, letih dah jadi hamba Allah. Tak boleh. Sebab kita guna nyawa, kita juga guna rezeki, kita guna panca indera, semuanya Allah yang bagi kat kita. Kalau Allah kata setakat hari ni pukul 11 pagi, setakat tu je, tak boleh lebih dah. Sebab itu tak boleh cabut buang dah hamba Allah. Yang kedua, khalifah. Kita bertugas
untuk memastikan yang kita ni duduk atas muka bumi ni ikut kaedah dan cara Allah suruh, dan kita kena ajak juga orang lain ikut cara dan kaedah Allah. Dua ni kena maintain. Nak maintain dua ni lah perlukan tarbiyah betul-betul 30 hari semasa Ramadan. Dan kita nak istiqomah dengan dua perkara ini. Tapi dua perkara ni lah sebenarnya yang kita banyak masalah. Nak buat tu susah. Okey, seterusnya kita tengok bulan Ramadan itu apa yang kita selalu buat yang menyebabkan kita rasa seronok, kita rasa rindu-rindu. Pertama, kalau kita tengok, kita sangat fokus kepada ibadat solat. Solat fardu lebih-lebih lagi dicampur pula dengan solat sunat, iaitu solat tarawih. Solat tarawih ni hampir-hampir wajib lah pada kita. Setahun sekali je kita rasa. Kalau siapa yang tinggal solat tarawih, amatlah rugi. Sebab apa tinggal solat tarawih? Ustazah tak sempat dia buat kuih, dia jahit baju. Rugi. Satu orang nak kejar rezeki banyak mana pun, tapi bulan Ramadan ni dia kena susun supaya tarawih jangan tinggal. Sebab bulan lain boleh dah nak tarawih. Saya rasa seronok sangat tarawih. Bulan Syawal ni kita anjurkan dekat markas ni solat tarawih beramai-ramai. Kita panggil terus Jabatan Agama buat ras tangkap ajaran sesat terus. Betul tak? Mana boleh, rindu macam mana pun tak boleh buat solat tarawih. Bulan lain, dia hanya ada bulan Ramadan. Tapi itibar daripada itu, selepas Ramadan, adakah solat sunat ni fadilat dia kurang sampai kita terlupa nak buat solat sunat ni? Sama juga, fadilat tak kurang. Malah solat ini masih kekal sebagai tiang agama. Kalau orang tu buat kerja banyak mana pun, tapi solat dia tak jaga, solat dia tak perhati, insya-Allah dia tetap akan jatuh gaung juga. Sebab tu solat ni tiang. Bulan Ramadan solat ni penting sangat-sangat. Kita kena perhati, kena muhasabah, kena tengok balik adakah solat kita ni duduk atas jalan yang betul ke tidak, ataupun semakin solat semakin jauh daripada agama. Malah sebab pula saya solat hari-hari. Tengok. Walaupun saya pakai macam ni, saya solat. Apa? Dia semakin bangga dengan maksiat. Tapi dalam masa yang sama dia ungkit solat dia. Sedangkan dia tak tahu adakah solat dia tu membawa dia ke jalan yang benar ataupun tidak. Jadi kita kalau boleh, orang dalam keadaan sekarang, apatah lagi kalau para pejuang, kena lazimkan dengan solat sunat. Sekurang-kurangnya lepas solat Zuhur tu duduk 2 rakaat. Kalau boleh malam tu tahajud 2 rakaat pun tak apa. Kalau ibu-ibu saya rasa lah 5.30 tu wajib bangun lah. Betul tak? Sebab kita anak kecil. Kalau anak kecil, kita perlu banyak buat kerja. Kan? Anak masih kecil-kecil, kalau ada yang sekolah, memang 5.30 tu kena bangun dah. Kalau rasa tak sempat pukul 5 kena bangun dah. Ambil 2 rakaat, macam kita buat sahur dulu. Ambil 2 rakaat, jangan tinggal tahajud. Dan witir jangan terlupa. Sebab witir ni penutup segala solat malam. Lepas tu kalau boleh, sebelum solat subuh tu dia pun nak dengar juga video situ. Sebelum solat subuh tu, kita kan solat subuh. Lepas solat subuh dah tak boleh solat. Sebelum solat subuh tu, ambil solat sunat fajar. Siapa yang solat sunat fajar, biarlah dia. Ada kucing ni, tak apa. Solat sunat fajar ni kita akan dapat seluruh malam dan isinya. Para pejuang dia kena lazimkan solat walaupun malah macam mana pun. Solat fardu memang kita jaga solat sunat. Kalau orang berumur, lagilah tak boleh. Rawatib semua tu kena jaga. Okey, seterusnya ambil peluang untuk solat-solat tertentu. Seperti kalau kita jumpa solat gerhana matahari ke, solat gerhana bulan, jangan tinggal. Ini solat-solat penting. Kan? Ni kita duk kejar solat duha. Sebab apa? Solat duha ni bagus, tapi sebab murah rezeki, baru bersungguh-sungguh nak solat. Dia tak nampak yang hak lain tu pun rezeki juga, betul tak? Jadi yang paling penting kita lazimkan dengan solat sunat. Dan kalau boleh, anak ni kita ajak sekali, biar dia malu tengok kita solat sunat, dia pun nak solat juga 2 rakaat. 2 rakaat je pun. Kalau kita kira-kira, kadang-kadang kita solat laju baru 2-3 minit. Tapi pasal apa malah?
Lepas tu solat sunat ni tak payah berdiri, duduk boleh. Ustazah, saya tak sakit lutut, pasal apa nak duduk? Dan saya malas. Duduk pun boleh. Solat tarawih hari tu, wajib tak kita berdiri? Tak, tapi kita yalah. Sebab tu kita pergi jemaah dekat masjid. Bila jemaah dekat masjid, orang lain berdiri, takkan kita tak berdiri, betul tak? Semangatlah kita. Jadi sebab tu kalau kat rumah malas sangat, duduk. Tapi kalau dah biasa berdiri, jangan ajar duduk, kecuali sakit lutut. Nanti sat lagi daripada duduk, langsung tak solat. Syaitan ni dia pandai tarik sikit-sikit. Kan? Okey, yang kedua, tadarus Al-Quran. Pasal apa bulan Ramadan sungguh-sungguh habis 30 juzuk? Selepas Ramadan ni tak juzuk-juzuk pun tak baca. Kenapa? Lazimkan walaupun satu muka surat satu hari. Kalau dulu 30 juzuk, kita sempat kejar lah. Kan? Habis 6,666 ayat tu habis. Sempat khatam Quran. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau kita lazimkan sikit-sikit, kita sempat kejar 3-4 juzuk satu bulan. Sempat. Kalau yang dah pencen tu banyak ke baca Quran lagi, alhamdulillah, betul tak? Lazimkan. Adakah fadilat berkurang? Tak. Memang Allah suruh kita duduk dengan Quran, dan kalau boleh amal Quran betul-betul. Itu tujuan hidup kita. Sebab Al-Quran ni adalah kalam Allah. Yang ketiga, puasa. Seronok puasa. Sebab nanti berbuka puasa tu yang seronok. Betul tak? Puasa ni mendidik jiwa kita supaya tahan perut, tahan kemaluan. Daripada dua penahanan ini, kita duduk, orang kata tahan. Dua ni, kuarantin dua ni, insya-Allah terbit perangai-perangai yang baik-baik. Itu yang akan digunakan untuk istiqamah. Sebab tu para pejuang, siapa yang terlibat dengan perjuangan ke, nak jaga anak ke, nak ajak anak jadi baik ke, kalau boleh Isnin kami tu tak jangan tinggal lah. Kalau boleh. Kalau tak dapat Isnin kami, ambil Isnin saja. Kalau tak nak Isnin kami, ambil hari putih. Lagipun satu saya dah cakap tadi kan, kena persediaan kesihatan. Puasa ni persediaan kesihatan terbaik. Sebab kalau kita pergi open house hari-hari, tak larat nak ikut. Betul tak? Saya pergi tengok je lah. Okey dah tu. Sebab kalau pergi, dia tak boleh tengok saja, dia nak makan. Tapi kalau puasa, tak apalah. Sebab saya nak kejar 6 Syawal contohnya. Kalau lepas 6 Syawal, nak kejar hari putih. Sebab saya tak tahulah umur saya ni banyak mana lagi tinggal. Sebab orang yang puasa akan dibina kekuatan melawan. Dibina kekuatan, orang kata jati diri yang kuat berdepan dengan segala masalah. Dia boleh sabar. Istiqamah ni dia perlukan kesabaran yang tinggi. Lepas tu sahur, solat malam, jangan tinggal, berkat tu. Yang keenam, bulan Ramadan seronok tak? Sebab ilmu merata-rata. Online, offline, baru ni kita ada juga kuliah-kuliah offline. Ilmu merata-rata. Benda yang wajib kita tak tinggalnya ketika bulan Ramadan ialah ilmu. Sebab nak dapat takwa, prasyarat dia ialah wabil akhirati, kan? Dengan hari akhirat, hum yuqinun, mereka itu yakin. Orang yang nak yakin dengan hari akhirat, dia kena ada ilmu. Bukan yakin dengan hari akhirat macam yang percaya. Kita semua kena berhenti kerja, ambil barang-barang, simpan. Lepas tu kita nak kiamat dah, tak lama dah. Jom kita masuk hutan semua, nak pernah dah. Itu cara salah. Ustazah tu pun dah pergi ke JAIS, buat apa upacara taubat, betul tak? Tapi saya nak ceritanya zaman-zaman endemik ni, bila orang cerita macam ni, ramai orang ikut. Ustazah tu cerita dalam FB je, tapi dia punya follower, orang yang percaya ramai. Ini akhir zaman. Dia nak iman tu segera. Kalau boleh hari ni bertaubat, esok jadi baik terus. Hari ni belajar tentang sabar, esok jadi sabar terus. Hari ni solat duha, esok emas datang bergolek-golek terus. Mana ada macam ni? Hari ni usaha, buat air tawar, nak baik dengan suami. Esok tu dia expect suami dia senyum terus. Ada tak macam ni? Mana ada? Dia banyak tak sabar tau. Jadi akhirnya bila orang ajak, seolah-olah nak buat Islam, nak dapat fadilat tu secara segera, jadi dia minat.
Awak nak tak? Kalau misalnya saya ajar awak macam mana nak scan dosa. Bila scan dosa tu awak tahulah dosa awak banyak mana. Senang awak nak cuci. Saya ingatkan tak ramai orang percaya Tok Guru macam ni. Dia kata dia Tok Guru. Jenis orang bukan Tok Guru lah sebenarnya. Ajaran sesat. Rupanya ramai profesional ketika ini ikut. Nak kata tak mengaji tinggi, mengaji. Ada setengah tu mengaji agama lagi. Rajin mendengar. Tapi pasal apa ikut? Sebab dia nak jawapan yang segera. Sedangkan kalau istiqamah ni dia tak segera. Dia perlu lalu dan training. Macam kita lah. Mula-mula kahwin dulu makcik kan. Makcik dah berapa tahun dah umur? Berapa tahun dah umur? 57? 67. Tapi dia comel lagi. 67. Maknanya masih ada suami? Tak ada suami. Dah meninggal ke apa? Dah meninggal. Okey, kahwin hari tu berapa lama dah? Hidup berumah tangga. Ada 30 tahun, 40 tahun? Oh, tak pernah? Tak ada. Lamalah sehingga berpisah matilah maknanya maknanya masa kita mula-mula kahwin dulu, ada tak senang macam sekarang terus? Mula-mula berkeluarga. Terus ada kereta, ada rumah, ada harta, boleh datang dengan ceramah macam ni. Orang yang rezeki tak cukup nak duduk macam ni pun tak sempat, kena pergi kerja. Ni semua orang kaya rezeki lebih ni. Sebab tu boleh mari dengar saya ceramah ni, pasal rezeki dia dah lebih, ada beras dekat rumah. Betul tak? Dulu susah, tapi nak senang macam sekarang, nak bahagia macam sekarang, ambil masa tak? Ambil masa, bertahun-tahun. Begitu juga dengan istiqamah. Jadi kalau rasa nak jawapan istiqamah tu segera tak dapat. Sebab itu kena ada ilmu. Dan ilmu ni adalah pembelajaran sepanjang hayat. Tak boleh berhenti. Ilmu yang paling benar ialah ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Mengenal akidah dan penciptanya. Siapa yang tak kenal penciptanya, dia akan lagi sesat, lagi sesat, lagi sesat. Malah dia pun tak akan kenal diri dia. Dia rasa diri dia suka A. Tapi Allah kata tak, benda tu haram. Tak, saya suka juga A. Tunggulah. Dalam hidup dia akan ada masalah. So, apa sebab dia tak kenal diri dia? Dia macam ni. Bila Allah kata benda itu haram, maksudnya benda tu tak bagus untuk manusia. Walaupun manusia rasa benda tu bagus, insya-Allah belakang hari akan bagi mudarat. Kalau tidak kepada diri dia, kepada orang lain. Sebab itu benda tu haram. Bukan suka-suka. Allah ni bukan macam manusia. Saya rasa A ni kita haramkan. Saya rasa B ni malaikat kita halalkan ya. Okey malaikat. Yang C ni kita haramkan. Macam tu ke? Tak. Allah yang cipta kita. Allah tahu apa itu baik dan buruk. Jadi kalau kita ni tak nak ikut apakah Allah kata halal dan haram, ingat apa yang Allah kata halal haram itulah baik dan buruk untuk seorang manusia. Ingat macam tu je. Jadi siapa buat benda haram, nescaya belakang hari dia akan ada masalah dalam hidup dia. Tak bahagia. Sekurang-kurangnya, tak apa salah saya kaya raya. Confirm tak bahagia di akhirat? Puan-puan, saya kan bila Ramadan baru ni, saya cukup terfikirlah. Sebabnya saya duk kira-kira umur saya, sekarang umur saya 44. 44 ni rasa lama dah. Daripada kecil dulu sampai sekarang. Macam-macam dah kita lalu. Macam-macam dah boleh cerita dekat adik-adik bawah kita. Tapi rupanya bila saya kira umur saya dekat akhirat lagi panjang. Betul tak? Umur kita dekat akhirat lagi panjang. Hamka. Kita tengok ulama kita Hamka. Meninggal 60 lebih. Tapi duduk dekat akhirat lagi lama daripada 60 lebih. Betul tak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 68 lah lebih kurang kan wafat. Tapi Rasulullah duduk dekat akhirat, daripada Rasulullah wafat sampai sekarang dah berapa ribu tahun. Berapa lama dekat akhirat? Nabi Adam wafat lagi lama daripada Rasulullah. Sampai sekarang Nabi Adam hidup. Hidup kat mana? Dekat akhirat. Jadi kalau orang tu cerdik, dia ada ilmu, dia bersedia untuk akhirat ke dia bersedia untuk dunia? Saya kan bila fikir macam tu, dia lebih tenang.
Tak adalah rasa tension ni, duit tak cukup, rasa tension anak bermasalah, rasa tension macam saya ada pekerja kan, nak jaga pekerja, rasa tension nak jaga manusia, rasa tension kita ngajar orang tak dengar, sakit hati juga. Ngajar tak jadi juga, sakit hati juga, betul tak? Rasa tension dengan emosi kita. Tapi rupanya hidup kat dunia ni sementara je, dekat akhirat lagi lama. So sekarang kalau orang ada ilmu, dunia ni adalah jambatan akhirat. Bukti dia Rasulullah SAW masih hidup, tapi di akhirat. Nabi Adam dan semua rasul-rasul masih hidup. Hatta Fir'aun pun masih hidup. Tapi Fir'aun duduk kat mana sekarang? Akhirat. Lama ke sekejap Fir'aun duduk dekat akhirat? Sehebat-hebat Fir'aun ni, tak pernah sakit ni, menguasai tamadun dunia. Tapi bila meninggal, Allah lama dekat akhirat, dekat alam barzah. Jadi sebab itu orang yang sedar ini, dia akan sentiasa dahagakan ilmu. Yang ketujuh, kalau orang Ramadan hari tu, Allah ajar kita supaya amar ma'ruf nahi munkar. Sebab ini kerja wajib kita. Terutama kita yang hidup lama, kita yang ada lebih ilmu daripada orang lain, kita yang ada lebih pengalaman daripada orang lain, lagilah kena buat kerja amar ma'ruf nahi munkar. Ni orang malas nak buat. Amar ma'ruf nahi munkar ni orang tak suka. Orang suka kecam. Kita nak tegur orang. Amar ma'ruf nahi munkar ni tak boleh buat seorang-seorang. Dia kena buat beramai-ramai. Lepas tu saya sebut, ketika nak hadapi krisi berganda ni, tolonglah iltizamkan diri kita dengan mana-mana kumpulan ataupun mana-mana jemaah. Sebab kalau duduk seorang-seorang, cepat hanyut. Kalau duduk beramai-ramai, lebih mudah kita nak didik diri kita, didik keluarga kita dan didik masyarakat. Anak kita boleh jamin ke kalau kita jaga, kita seorang jaga dalam rumah kita, anak kita keluar rumah selamat? Boleh jamin tak? Tak boleh. Sebab itu amar ma'ruf nahi munkar ni dia kerja berjamaah. Ustazah, macam mana kita nak buat TV ni dia cerita macam-macam lah sekarang. Anak kita mudah terpengaruh. Cuba tengok budak-budak sekarang gejala sosial. Kita tengok pun gerun Ustazah. Kalau bahasa tu tak bertapis-tapis dah sekarang Ustazah. Tak ada hormat-hormat. Kalau kita nak buat seorang, nak baiki keadaan ini, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Jadi untuk istiqamah selepas Ramadan, tolong cari. Kita ni nak masuk grup mana? Nak buat kerja apa? Sekurang-kurangnya ada satu amar ma'ruf nahi munkar kita buat. Apa kerja kita? Kena fikir. Kita nak bantu apa? Saya minat kerja-kerja masjid Ustazah. Okey, bantu AJK masjid buat kerja amar ma'ruf nahi munkar. Saya minat kerja-kerja kebajikan masyarakat Ustazah. Join mana-mana jemaah, buat kerja amar ma'ruf nahi munkar. Biar mati dalam berjihad, jangan mati katak. Macam tu. Mati susah kerana berjihad pun tak apa. Itu syahid, betul tak? Tapi kita mati ni lena atas katil. Allah cari mana usaha kita amar ma'ruf nahi munkar. Tak ada satu pun. Anak kita pun kita tak usaha untuk amar ma'ruf nahi munkar. Tak apalah Ustazah, dia kan dah ada kehidupan sendiri. Saya dah ajar semua benda dah. Pandai-pandailah dia nak hidup dengan suami dia. Kita pun lepas tangan. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Berjuang untuk memastikan setiap anak cucu kita ini melazimi hidup istiqamah dengan Islam. Dan ketika kita meninggal dalam berjuang, itulah syahid. Sebab tu saya kata, biar kita mati susah, biar kita mati letih, biar kita mati tak ada masa, biar kita mati penat sangat, biar kita mati habis segala harta kita, tetapi semua itu hidup dalam perjuangan menghidupkan dan menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak buat Ustazah? Saya bukannya orang besar-besar nak buat benda besar-besar. Tak. Sertai apa saja persatuan ke, jemaah ke dekat kampung kita. Yang penting dia buat kerja amar ma'ruf nahi munkar. Ni kat kampung kita ni, bila time ceramah ada orang, time gotong royong tak ada orang. Kan? Lepas tu bila nak ajak pergi berdakwah, tak ada siapa nak ikut sebab penat. Lepas tu remaja duk lepak, siapa nak pergi tegur?
Sekarang bukan boleh tegur gitu-gitu, betul tak? Bukan boleh sorak-sorak kita tegur. Tu pun kita tak tegur pun malah ikut dia lah anak dia. Jaga tepi kain sendirilah. Masalahnya tepi kain dia terselak, anak kita tengok. Anak kita pula nak selak kain juga. Macam mana nak buat ni? Sedap bahasa saya. Betul tak? Dan bila dia tengok, dia nak selak lah juga. Nampak elok. Sebab tu sekarang kena kita istiqamah amar ma'ruf nahi munkar. Dan Ramadan juga kita seronok sebab kita sentiasa hari-hari sedekah. Betul tak? Jadi lepas Ramadan tak boleh sedekah ke? Boleh juga, tapi pasal apa tak bersungguh sedekah? Jadi sekarang rupanya kita ini Ramadaniyun, bukan Rabbaniyun. Kita ni hamba Ramadan, bukan hamba Allah SWT. So pertamanya sekarang cuba cek antara 8 benda tadi saya bagi tahu, yang mana dah kurang bila masuk Syawal. Pertama, solat sunat. Lazim ke tak lazim lagi ke? Tinggal sekerat-sekerat ke tak buat langsung dah? Pakai sesat dengan solat padu je. Ya Ustazah, saya ke anak kecil. Anak kecil bukan alasan. Sambil dokong pun boleh. Lepas tu kalau solat sunat ni sambil duduk pegang baby pun boleh solat lagi. Nak ke tak nak? Itu saja. Yang kedua, Al-Quran. Pegang lagi ke, buka lagi ke, belajar lagi ke tidak? Yang ketiga, puasa. Yang keempat, sahur. Kalau tak puasa, mana nak dapat sahur? Sebab saya suka, yang sahur ni saya suka. Sebab bila bangun pagi, banyak pengajaran kita dapat daripada bangun pagi. Lepas tu bila bangun pagi, dia punya semangat tu lain macam. Betul tak? Yelah, ngantuk tu memang lah. Tapi bila dah celek tu kak, tak ada dalam ngantuknya. Kongkeng-kongkeng kat dapur tu, betul tak? Lepas itu, solat malam. Ada lagi tak sekurang-kurangnya 2 rakaat ni? Cari ilmu. Masih bersemangat macam Ramadan tak? Yang ketujuh, amar ma'ruf nahi munkar. Yang ni yang payah sekali. Sedangkan Allah sebut, orang lelaki ke orang perempuan semua kena buat kerja amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita tak buat, orang munafik dalam Quran sebut, dia akan buat kerja amar munkar nahi ma'ruf. Sekarang cuba kita tengok, ramai yang buat kerja amar ma'ruf nahi munkar ke? Ramai yang buat kerja amar munkar nahi ma'ruf? Cuba tengok. Bukan ma'ruf penyanyi tu atau pelakon. Saya tanya sekali lagi, takut pening. Sekarang kita tengok, ramai yang sekeliling kita, cuba tengok, ramai orang buat amar ma'ruf nahi munkar ke? Ataupun ramai orang buat amar munkar nahi ma'ruf? Cuba tengok. Mana yang satu lagi banyak lagi menguasai sekarang? Cuba tengok. Amar munkar nahi ma'ruf. Sebab apa? Tengok TV saja banyak yang tak betul daripada betul. Tak masuk bercakap, tak masuk ilmu, tak masuk cari rezeki, tak masuk lagi cara berfikir, tak masuk lagi ni kisah LGBT ke apa, pondan semua. Nak kaya jadi pondan lah, apalah, betul lah. Betul tak? Tak masuk lagi. Maknanya sekeliling kita ni banyak toksik. Bahasa sekarang toksik. Bahasa betul ikut Qurannya, amar munkar nahi ma'ruf. Jadi sekarang siapa yang nak buat kerja amar ma'ruf nahi munkar? Kita. Sebab kalau kita tak buat amar ma'ruf nahi munkar, orang munafik akan menguasai kehidupan kita. Dan betul lah sekarang orang munafik menguasai kita. Sebab kita orang mukmin semua riba tangan, berfikir-fikir. Kalau ada masa lebih, baru fikir kerja dakwah, kerja kebajikan, kerja jemaah. Kalau tak ada masa lebih, tinggal dulu. Betul ke tak betul? Kalau ada duit lebih, barulah kita sedekah, bagi manfaat kepada orang. Kalau tak ada duit lebih, jangan fikir nak sedekah. Fikir diri kita dulu. Nampak tak? Orang sekarang dia tak lazimkan. Ni, nak masuk musim korban ni. Ada orang tanya saya, Ustazah, saya dah korban 7 kali lah dalam hidup saya. Saya nak korban macam mana lagi? Perlu ke saya korban lagi? Saya tenganga. Saya kata, saya tak pernah lagi dengar orang korban sampai 7 kali saja. Yang saya tahu, seekor lembu 7 bahagian, betul. Kita ni sunat muakkad, tiap-tiap tahun berkorban. Kalau tak cukup 1, 2, tak cukup 2, 3, ikut kemampuan kita. Susah ke senang kena korban? Bukan kata pergi cari yang murah saja. Kalau boleh korban kita
kita ni yang paling bermanfaat. Sebab apa? Sebab itulah tanda pengorbanan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak sanggup nak simpan duit walaupun sikit untuk Allah. Sedangkan korban tu bukan kita sembelih, kita biar macam tu. Tak. Korban tu sembelih bagi ke orang miskin pula, orang yang memerlukan pula, tengok krisi pula. Inilah perjuangan kita. Tapi nak berjuang untuk agama berkira-kira. Nak berjuang untuk nafsu, tak ada masalah, boleh habis duit. Kita kalau perempuan perhabis duit ke tudung tu kena malu lah. Kalau tak boleh perhabis duit kepada korban dan sedekah. Sebab benda ni dia didik jiwa. Pasal apa hati kita ni kerah? Pasal apa anak kita ni tak dengar kata? Pasal apa suami kita ni masa dulu lembut, sekarang dah jadi kerah ni bila duduk dengan kita? Kadang-kadang kerana kita sendiri ni tak ada jiwa pengorbanan. Lepas ni kena ada jiwa berkorban. Kan? Okey, seterusnya. Jadi sekarang cek, ada lagi tak perangai-perangai ni dalam diri kita? Kalau tak ada, maknanya Ramadan hari tu, Ramadaniulah semua orang ni. Betul tak? Termasuklah saya. So kita balik, kita tulis, kita tik. Manusia ni kalau tak tulis, tak susun, tak tanda, terlupa. Kalau boleh 8 ni tulis. Tampal atas peti sejuk. Saya suka macam tu. Sebab kalau letak dalam ni, lupa habis. Lagi berumo ni, lagi terlupa. Lagi banyak kerja, lagi lupa. Lama-lama fikirlah. Ustazah dah bagi tahu. Dah 8 lagi tu lupa. Lepas tu pagi, bangun-bangun pagi tengok dulu apa yang tak buat lagi. Anak aku pula tak buat apa lagi 8 ni. Tepi rumah aku apa lagi tak buat 8. Tulis letak atas peti sejuk. Kan? Sebab apa atas peti sejuk? Memang orang perempuan dia suka tampal apa-apa kat peti sejuk. Sebab hari-hari duduk situ kan. Kalau saya, terapi saya masak. Saya suka. Tapi tak boleh jamu orang, tak kerti. Tapi kalau saya rasa stres, duduk dapur saya suka. Dapur tu biar bersih. Lepas tu masak sipa-sipa tak apa. Tapi dia macam, wah hilang stres. Jadi banyak benda saya tampal kat dapur. Baru ingat. Kalau tampal tak lain tak ingat. Lepas tu mengikut Abu Sa'id Al-Khadimi, ahli fiqh dan ahli hadis, dia kata istiqamah ini mesti ditonjolkan dalam 5 perkara. Pertama, istiqamatul lisan ala dzikri wa tsana. Hendaklah kita istiqamahkan lidah kita dengan zikir dan puji memuji. Terutamanya memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, mulut kita jangan dibiasakan mencarut. Mulut kita jangan dibiasakan melatah yang tak patut. Mulut kita jangan dibiasa mengecam dan suuzon kepada orang. Mulut kita perlu dibiasakan dengan zikir dan puji-pujian. Baguslah awak. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini kalau latah mung-mung, pok-mung. Kalau ke atas macam tu, cek-mung, semua mung dia bagi. Kan? Jadi kalau dalam keluarga tu, panggilan tu biar panggilan yang menyejukkan hati. Kan? Walau dah berumur pun tak apa. Tapi panggilan itu, lidah tu kena istiqamah dengan zikir. Pasal apa masa Ramadan kita boleh sebut Allah, 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 Allah. Lepas tu rajin duduk atas tikar sejadah. Kenapa pada bulan lain tak boleh nak lazimkan? Jadi lazimkan lidah zikir. Bila lidah kita biasa sebut Allah, otak ni akan tangkap. Bila otak tangkap, kita tak sanggup nak lawan Allah. Tapi kalau lidah tak biasa sebut Allah, jarang-jarang sekali ketika solat pun orang kata macam tercinggu. Orang solat, Allahu Akbar. Sambil kaya lah Lepas tu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah habis dah solat. Cepatnya, dia macam tercinggu. Touch-go. Ataupun smart tag terus. Sedar-sedar dah solat. Solat tak lima waktu. Solat tapi macam smart tag. Tak perasan. Smart tag kita sempat berfikir tak? Lalu je sedar-sedar. Dah berapa tol aku lalu tadi. Kita pun tengok. Aku ni tol mana dah sekarang. Tak perasan. So solat ni kadang-kadang sedar-sedar. Dah maghrib dah. Rupanya yang 2-3 tadi tak perasan. Lalu macam tu je. Jadi istiqamah ala lisan. Yang kedua, istiqamatun nafsi ala ta'ati wal haya. Hendaklah kita istiqamah jiwa kita kepada ketaatan dan malu. Ulama sebut
Kena istiqamah supaya kita ni tunduk kepada perintah Allah. Sebab apa itu saya sebut? Kenapa kita tarbiyah Ramadan? Kalau siapa nak tengok, saya ada buat tazkirah saya sepanjang Ramadan tu ada di Nona. Saya ada sebut tentang perkara ni. Cuba cari balik kat YouTube Nona Ramadan. Tu setiap episod tu saya ada. Saya sebut, kenapa kita kena tarbiyah Ramadan? Apa tanda tarbiyah Ramadan? Perkara pertama, bila kita ditarbiyah dalam Ramadan, supaya tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Tapi kalau berat nak tunduk dan patuh pada perintah Allah, berkira-kira, nak buat apa yang Allah suruh tu rasa macam kira-kira tak lepas. Ataupun pilih-pilih apa yang kita suka, kita tinggalkan apa yang Allah suruh yang kita tak suka. Orang ini sebenarnya dia bukan orang istiqamah, dan orang ini dia sebenarnya tak dapat tarbiyah Ramadan. Tarbiyah Ramadan ni bukan supaya kita ni banyak ibadat dalam bulan Ramadan. Itu Ramadaniun. Tarbiyah Ramadan supaya hati kita ni lembut, ringan. Allah bagi jalan untuk mudah kita buat perintah Allah. Tak adalah kira-kira kalau perempuan tu nak jaga mulut pun payah, nak jaga aurat pun susah, nak jaga pendapatan pun berkira-kira. Siapa nak bagi saya rezeki banyak tu ustazah? Biarlah syubhat pun. Sedap mulut duduk atas dunia ni. Betul tak? Jadi istiqamah. Yang kedua, istiqamah jiwa kita malu. Malu kepada Allah untuk melakukan maksiat, melakukan dosa. Malu kepada Allah bila kita tidak bangkit mempertahankan Islam. Kena malu. Ni kita malu tak bertempat. Orang suruh bercakap, contohnya lah, awak pergilah tegur. Mungkin jiran awak ni tak tahu. Kalau awak pergi bercakap dengan dia, mungkin dia tahu. Malah ustazah malu bercampur takut. Orang suruh bercakap di depan, cerita tentang benda-benda baik, jumpa kanak-kanak, buat usrah dengan kanak-kanak contohnya. Malulah ustazah, banyak kerja. Ini orang yang tidak haya minal iman. Saya nak sebutlah makcik-makcik kat depan ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan saya nampak yang agak berumur. Kalau seorang satu lah pegang usrah kanak-kanak, saya rasa kanak-kanak sini dah bagus dah. Betul tak? Payah tak pegang usrah kanak-kanak? Kanak-kanak sekarang dia tak ada idola, tak ada contoh, tak ada orang nak bercerita macam dulu-dulu. Kita dulu baik-baik sebab orang-orang tua di kampung rajin bercerita, rajin menegur. Betul tak? Lepas tu kita perasan tak, kalau budak tu dia rajin bercakap dengan orang tua, biasa budak tu baik. Budak tu kalau biasa duduk dengan nenek, biasa budak tu dia beraluh, bersopan. Dia tahu macam mana nak bawa diri dalam masyarakat. Sebab dia biasa bergaul dengan orang tua. Nak pegang usrah kanak-kanak ni tak susah. Panggil je budak-budak anak jiran tepi rumah kita, goreng bihu. Bila dia mari rumah kita, pagi sekejap je. Hari ni datang rumah makcik ya. Makcik buat open house untuk kanak-kanak saja. Nak duit raya tak? Nak, jom mari rumah makcik. Tapi makcik nak 10 orang kawan-kawan kamu. Boleh? Boleh makcik? Boleh nenek? Dia pun datang. Bila datang ni, tak boleh makan dulu tau. Nenek nak cerita sikit. Okey, tolong baca Fatihah. Minggu depan datang lagi boleh tak? Nenek nak masak apa yang kamu suka? Pulut kuning. Nenek masak pulut kuning. Alah, modal pulut kuning dengan bihun je. Buat pagi. Saya cerita sebab saya suka buat macam tu. Sebab gini, anak saya ni, saya tak sempat nak jaga betul-betul. Jadi anak ni dia bergantung banyak dengan kawan. Jadi kalau saya tak panggil kawan dia mari rumah, lepas tu saya suruh dia solat jemaah, lepas tu saya bagi tazkirah sikit, bagi makan-makan. Budak dia kena ada umpan lah sikit makan-makan kan. Dia datang dengan basikal. Jadi masa tu lah saya kata, okey Amsyah, anak saya nama Jihad Jawad. Amsyah, kalau nampak Jihad Jawad buat benda tak elok, Amsyah terus bagi tahu kat ustazah. Boleh ke tak? Boleh ustazah. Kalau ada kawan awak, tiba-tiba ada kawan abang datang tunjuk benda tak elok, cepat-cepat bagi tahu dekat mak-mak. Boleh tak? Boleh ustazah. Macam tu je. 30 minit dia pergi berlari padang. Selesai masalah. Tapi pasal apa kita tak buat? Kadang-kadang kita rasa usrah ni susah agaknya. Dan kita tak rasa benda tu penting untuk kita. Lepas ni, kata kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau yang kecil tu dia dah ada anak pun kena buat juga.
8 usrah kanak-kanak di sini. Boleh tak? InsyaAllah. Sebab kita ada kepandaian memasak. Masak je lah untuk kanak-kanak. Betul tak? Kalau abang jaga kanak-kanak kat masjid dengan suruh. Saya kan antara maghrib dengan isyak, kalau ada peluang kan, bila duduk situ, biasa kanak-kanak akan datang dekat kita. Kalau kita ada umpan. Kalau kita perempuan, umpan dia makanan lah. Saya bawa bakul. Biasa budak-budak dia akan datang dekat kita. Masa dia datang tu lah kita bercakap dengan dia. Kita nak tegur ke, nak cerita apa ke, dia nak cerita masalah ke. Tak semestinya duduk elok-elok. Duduk betul-betul lah, abang nak cerita tak perlu pun. Tapi kalau setiap malam lah kita ambil peluang kat masjid, sekali seminggu lah. Pegang budak-budak, okey, abang nak cerita satu benda je. Abang cik-cik dulu gini. Apa tu dia lari? Tak apa dah. Tapi sekurang-kurangnya kita ada untuk menjadi idola dia dan mendidik mereka. Itu je. Bukan susah. Tapi pasal apa yang jadi susah sangat ni? Orang Kristian boleh buat, pasal apa kita tak boleh buat? Lepas ni, biar mati. Buat usrah. Jangan mati tak ada usrah langsung. Kita ni dengan amal ibadat kita belum tentu masuk syurga. Sebab tak cukup amal. Tapi kalau kita buat benda-benda jariah macam ni, insya-Allah hal ni lah berganda-ganda. Kalau yang anak kecil tu, yang dengan baby-baby, still boleh buat juga. Saya buat benda ni sejak daripada anak kecil sampai sekarang. Kalau saya pergi masjid, mestilah ada budak-budak saya panggil, ke remaja ke, selu-selu, sikit-sikit. Sikit-sikit. Tapi lama-lama alhamdulillah, budak tu dia rapat, dia pun jadi bagus. Dia jumpa sekali dengan kita, tak apa dah. Tapi budak ni bila dia tua, dia akan ingat, dulu makcik ni selalu cakap macam ni kat aku. Dia tiba-tiba terlintas tau. Macam tu. Okey, yang ketiga, istiqamatul qalbi 'alal khaufi war raja. Masa habis dah. Istiqamah hati, takut dan harap dengan Allah SWT. Kita hidup ni kena takut pada Allah. Kalau takut dengan manusia, manusia akan khianat kita. Takut dengan kuasa, kuasa akan dicabut bila-bila masa. Takut dengan harta, tengok bila banjir, kelip mata boleh hilang. Tapi takutlah dengan Allah SWT. Biarlah terpaksa bergolok badai, biarlah terpaksa berlapar, tapi yang paling penting kerana aku takutkan pada Allah. Dan dalam masa yang sama, tolonglah letakkan pengharapan pada Allah. Kita dah usaha, kita dah buat yang terbaik, kita dah cuba dah macam-macam untuk baikkan anak kita, suami kita, keluarga kita, jiran kita. Serahlah kepada Allah SWT. Tak apa, Allah ada, Allah jaga kita, Allah akan bersama dengan kita. Allah lah penyokong kita yang terbaik. Ingat gitu je. Kalau nak kira penat duduk atas dunia ni. Kalau nak kira ujian bertimpa-timpa. Kalau nak kira keluarga kita bermasalah, hampir semua orang atas dunia ni keluarga bermasalah. Tetapi pasal apa kita boleh senyum, hidup yakin lagi? Sebab kita sentiasa yakin, kalau kita buat baik, Allah akan bagi baik. Kalau kita buat jahat, walaupun satu zarah, Allah akan balas. Sebab itulah kita usaha diri kita, jangan buat jahat walaupun sekali. Jangan menyakiti orang walaupun sekali. Sebab apa? Benda tu akan pusing balik. Tapi kalau kita buat baik, orang tak balas, tak apa. Kita ada Allah. Kita dah ajak orang tak nak ikut, tak apa. Kita ada Allah. Bagi Allah yang jaga mereka. Kita dah usaha jaga anak kita dah berkeluarga, dah masing-masing bercucu. Doa supaya Allah jaga anak kita walau di mana-mana. Kalau anak kita buat jahat, biar Allah nampakkan terus dengan segera, supaya kita boleh baiki cepat-cepat. Benda ni lah yang kita nak. Terutamanya pejuang, anaklah ujian terbesar kita. Yalah, bukan main kita berjuang di luar, jaga anak orang, jaga jemaah, jaga masyarakat. Anak kita ni, isteri kita, suami kita ni, itulah ujian terbesar kita. Seterusnya, istiqamatur ruh ala sidqi was safa. Istiqamah roh kita atas kebenaran dan kesucian. Hati kita ni benar, betul, lurus terhadap Allah. Tak ada kata kita hormat kepada Allah, kita taat kepada Allah sebab kita nak benda, kita nak balasan keduniaan. Tidak. Hati kita tulus kepada Allah, ikhlas.
Lepas tu sofa, suci bersih. Jadi hati ni kena sentiasa cari sabun. Macam mana nak bersihkan hati? Walaupun selepas Syawal. Bulan Ramadan dulu Allah letak dah mesin kita. Kalau siapa dapat Lailatul Qadar, alhamdulillah. Pergi umrah. Siapa yang ada rezeki bulan Ramadan pergi umrah pula. Masya Allah, berganda-ganda mesin basuh Allah bagi kat dia. Hati dia tu sepatutnya putih bersih. Tapi balik-balik dia buat maksiat juga, berbangga pula. Saya ada tulis, pergi banyak kali pun buat umrah. Tapi kalau buat dosa, hak dosa tu tetap dikira dosa. Umrah tu tak apalah Allah. Pandai-pandailah Allah kira, betul tak? Tapi buat dosa tetap dosa. Lepas ni, cari mana sabun untuk sucikan hati. Sebab orang yang suci hati, dia akan nampak mana yang patut dia buat, apa yang patut dia tak buat. Orang yang suci hati, dia akan mudah mengenal apa itu baik, apa itu tak baik. Orang yang suci hati, dia mudah menerima benda-benda yang baik. Orang yang suci hati, dia rela tunduk dan berkorban demi Allah. Tapi kalau hati hitam, itu yang rasa berat semua benda. Dia tak ringan. Yang kelima, istiqamatus sirri ala ta'zim wal wafa. Istiqamah daripada lubuk hati yang dalam. Tak di kolbu. Kolbu ni hati berbolak-balik. Yang kita duk guna berfikir. Yang kita duduk ada emosi, duk rasa. Yang kita nak taat kepada Allah. Tapi sir ni lubuk hati dalam. Istiqamahlah lubuk hati dalam ala ta'zim, ke atas mengagungkan Allah. Di lubuk hati kita, kita ada pertahankan, kita letak pagar. Yang ni betul-betul kita letak Allah. Wal wafa, iaitu menunaikan janji. Janji apa dia? Sebelum lahir ke dunia kita dah janji dengan Allah. Bala syahidna, aku bersaksi yang aku ni akan ikut segala arahan kamu bila lahir ke dunia. Tiba-tiba lahir ke dunia, mungkin janji. Jadi orang yang istiqamah ni, lubuk hati dalam, dia pagar betul-betul, letak Allah. Dan dia tunaikan janji kepada Allah. Jadi inilah 5 istiqamah. Bermula daripada lisan, jiwa dan badan, hati, roh. Kita sekarang jasad. Puasa hari tu ramai orang puasa jasad. Tapi tak ramai orang yang perasan nak puasa roh. Roh ni nak bagi makan kenyang. Roh ni yang kita nak bagi makan banyak-banyak. Supaya gemuk, supaya sihat, supaya berkat roh kita. Supaya bila masuk ke akhirat, roh yang kekal, jasad ditelan bumi. Dimakan ulat, tenggelam dalam air, dimakan habis. Betul tak? Jadi bangkai. Kadang-kadang tak tinggal apa, tinggal tulang sulbi je. Tulang sulbi kan dia tak akan ni kan. Allah kata dah, tulang sulbi. Tapi ada orang tak tinggal apa pun, ada, hancur terus. Dipom hancur terus. Tapi walaupun bom hancur terus, apa yang tinggal? Roh. Jadi kena bagi makan roh kenyang. Kenyang-kenyang. Yang ke last tu disebut, lubuk hati dalam pun kena istiqamah. Jadi balik tulis 1, 2, 3, 4, 5. Ada tak tanda-tanda istiqamah atas kita? Kalau tak ada, maknanya Ramadan hari tu kita ni adalah Ramadaniyun. Kalau Ramadaniyun, ramai je bukan Islam yang Ramadaniyun. Perasan tak? Orang bukan Islam ramai sangat. Bila musim puasa, pakak-pakak puasa, update dekat TikTok. Pasal apa? Sebab apa? Sebab apa? Sihat. Sihat ni benda nampak. Betul tak? Sihat. Tubuh pun jadi lebih cergas. Lepas tu saya nak ceritalah dekat semua. Kalau di Singapura, orang beli ajwa, kurma tu, lagi banyak permintaan consumption lah, kita panggil apa consumption ni? Consume tu. Apa consumption? Lupa dalam bahasa Melayu. Orang makan kurma ajwa ni lagi banyak di Singapura daripada rakyat Malaysia makan. Ni saya tanya orang pembekal kurma. Kan Ramadan kan kita cari kurma nak bagi ke orang kan. Dia kata, saya tahu kat dekat Singapura,
bekalan lagi banyak dihantar sebab permintaan lagi tinggi berbanding dengan orang Malaysia. Satunya nak ceritanya orang Malaysia dia tak faham kurma ni makanan yang sangat berkhasiat. Dia makan ketika berbuka puasa saja, lepas tu dia tak makan dah. Tapi orang bukan Islam, dia sangat, macam Cina, dia sangat pentingkan kesihatan. Sebab bagi dia mati tu sway. Mati kan teruk sangat lah kan, betul tak? So dia akan jaga kesihatan betul-betul. Tu dia pagi-pagi kita bangun subuh, dia bangun jogging. Betul tak? Dia exercise, kita exercise solat. Tapi dia exercise betul-betul lah, exercise dia lah. Jadi sebab dia fikir makan kurma tu sihat. Tapi kita makan kurma sebab sunnah. Campur sihat. Mana ceritanya puasa ni orang bukan Islam pun suka buat. Lepas tu kalau puasa, sebab apa bila puasa ni orang bukan Islam suka buat juga? Selain sihat, apa lagi dapat? Kurus. Masa Syawal dapat pakai baju cantik-cantik, betul tak? Segar, sihat, kurus. Kalau perempuan kurus lah. Jadi ramailah berpuasa walaupun bukan Islam. Rupanya kalau kita ni Ramadhaniyun, kita samalah juga dengan orang bukan Islam yang cuba berpuasa. Tapi dia berpuasa sebab nak sihat ataupun nak rasalah kenapa orang Islam berpuasa. Tapi kita bukan sepatutnya nak rasa-rasa. Memang kita faham dah puasa tu apa, pun kita Ramadhaniyun juga. Jadi lepas ni kita cuba ubah jadi Rabbaniyun. Terutama kepada para pejuang, lagilah banyak kena ada amalan dalaman. Kalau tak, dalam keadaan krisis sekarang, kita boleh jatuh bila-bila masa. Wallahu a'lam bisawab. Okey, saya serah balik kepada moderator kalau ada Q&A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.